وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Kita berselawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi
أسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafakkan setinggi-tinggi puji syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan yang telah Allah berikan kepada kita, yang dikurniakan secara percuma tanpa meminta apa-apa balasan kecuali bekalan untuk diri kita sendiri. Dia bagi pinjam seluruh barang-barang dia punya, kita guna untuk diri kita, manfaat kembali kepada kita, kekayaan kembali kepada kita, kemudaratan juga kembali kepada kita. Jadi wahadainahu sabil la imma syakira wa imma kafura. Lepas Allah Ta'ala ciptakan kita, dia bagi kita pinjam semua benda-benda dekat kita ni, kemudian dia bagi kat kita hadainahu sabil. Kami tunjukkan apa? Ada dua jalan, Najdain kata dia, ada dua jalan. Satu jalan orang yang bersyukur, satu jalan orang yang kufur. Maka terpulanglah kepada kita untuk memilih jalan orang yang bersyukur, jalan orang mukmin, jalan orang yang kufur, jalan orang yang kafirin. Jadi terpulang pada kita. Alhamdulillah, dengan akal yang waras, dengan keimanan yang bertahta di hati, kita cuba mendidik, membimbing diri dan hati kita untuk berada di atas jalan kesyukuran kepada Allah. Yang ini jalan orang mukmin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Walaupun terkadang kita diuji, walaupun kadang-kadang kita tergelincir sedikit, tapi atas nama petunjuk daripada Allah, kita cepat-cepat bangkit mencari jalan yang lurus, insya-Allah. Alhamdulillah, demi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita juga nak duduk di dalam kumpulan orang yang berjihad, yakni orang yang menuntut ilmu. Kita tak mampu nak pergi berjihad di medan peperangan, kita tak mampu nak mengangkat senjata, tapi kita mampu mengajak nafsu kita yang malas ini untuk sama-sama berperang dengan jahil. Itulah orang yang menuntut ilmu. Ini jihad. Jihad yang dimaksudkan macam kita baca pada minggu lalu, jihad ini dipanggil sebagai jihad akhirat. Orang tak nampak. Dia wajib dimandikan, dikafankan seperti biasa. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ianya dikira sebagai jihad juga. Baik, hari ini kita akan sambung kitab Jauhar muka surat 77 dan setengah daripada syahid akhirat. Okey. Sebelum tu kita ulang sikit minggu lalu kan, yang mana sabda Nabi SAW, 3 orang yang dipelihara mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada siksa kubur. Pertama, orang yang mati syahid. Lalu dikupaskan kepada kita tentang mati syahid. Bagaimanakah yang dikehendakkan dengan mati syahid itu? Iaitu syahid dunia dan juga syahid akhirat. Syahid itu terbahagi kepada 3.
syahid dunia akhirat yang pertama. Iaitu orang yang perang fisabilillah. Ha? Kemudian syahid dunia sahaja. Ha? Yang tu kita akan baca. Ha? Kemudian syahid akhirat. Syahid akhirat telah pun kita baca. Yakni orang yang mati dibunuh, orang yang mati kena kerat, orang yang mati terbakar, ha? Orang yang mati lemas dan sebagainya. Termasuklah di dalam syahid akhirat ini orang yang mati dalam menuntut ilmu. Okey. Disambung sikit lagi. Dan setengah daripada syahid akhirat itu, orang yang asyik kepada seseorang dengan syarat terpelihara ia daripada jatuh kepada yang haram. Hingga menilik kepadanya pun tiada jatuh sekira-kira jikalau berkhalwat ia dengan dia sekalipun, tiada jatuh kejahatan dan dengan syarat disembunyikan hingga daripada orang yang ia kasih akan dia sekalipun. Itu dia. Ha? Ini juga dikira syahid. Syahid macam mana? Dia kata, seseorang tu berkenan sangat. Asyik di sini maksud dia cinta. Asyawwaqu ilaih. Dalam bahasa Arab, asyik dimasukkan serindu dan cinta. Okey? Ha. Seseorang ni mencintai, pendam perasaan, memendam rasa kasih dan cinta kepada seseorang yang lain. Malu nak berterus terang. Nak takut nak bagi tahu, nak curah perasaan hati. Duklah bercinta dari jauh. Yang orang kata ni benda yang terbuku, terpendam di hati. Ha? Nak bagi tahu, sat lagi takut timbul fitnah. Ha? Takut mungkin dia punya idaman hati dia tu milik orang lain. Jadi duk merindu kok jauh saja. Nah, tengok-tengok berkahwin pula dengan orang lain. Jadi lagilah dia pendam perasaan tu. Kawan tu tak tahu pun. Ha? Okey, dalam tempoh tu dia kata, tetapi tiada jatuh kepada haram hingga menilik kepada yang pun tiada jatuh. Dia tengok saja, tengok kok jauh pun tak jadi haram. Bukan dia fikir macam pun dia perhati. Bila orang tu perhati kat dia, dia kali kok lain. Orang tu tak tahu pun hasrat hati dia. Apa yang terpendam dalam hati dia. Nah, duduklah merana seorang-seorang. Cinta Laila Majnun. Cinta Laila Majnun pun dah bertahu sama tahu nah. Ini tak tahu. Kemudian, dia kata, sekira-kira jikalau berkhalwat ia dengan dia sekalipun. Kalau duduk bersunyi-sunyi dengan orang yang dia cinta itu pun tak jatuh jadi haram. Sebab dia tak hampir pun dekat kawan tu. Kawan tu pun tak tahu isi hati dia. Ada orang macam ni, no? Kesian. Kan? Kemudian dia kata, apabila tiada jatuh kejahatan dengan syarat disembunyikan hingga daripada orang yang ia kasih akan dia sekalipun. Dia tak bagi tahu sampai ke sudah. Dia tak bagi tahu. Kata dia marah kat kawan tu. Lepas tu dia mati. Mati dalam pendam perasaan kasih dan sayang kepada seseorang yang tak dapat dia miliki dalam tempoh dia berkasih sendirian tu, dia mati. Mati itu juga dipanggil sebagai mati syahid akhirat. Kenapa? Kerana sesungguhnya dia menghalang nafsu dia daripada bertindak mengikut kehendak. Orang yang melawan hawa nafsu daripada bertindak mengikut kehendak. Kalau mati dalam tempoh itu, maka dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Rasulullah nak, orang yang mati dalam keadaan syahid akhirat. Nampak dia tu sampai sudah tak kahwin tak? Tak kahwin. Pasal apa dia tak kahwin? Rupanya dia ada mau dekat seorang-seorang. Lepas tu orang tu tak tahu kata dia mau kahwin lain. Kahwin dengan orang lain. Dia duduklah bawa perasaan dia tu. Akhirnya perasaan itu sampailah ke mati dia bawa perasaan tu. Tapi dia menghalang nafsu dia. Yang ni kita kata berperang dengan nafsu lah. Termasuklah di antara syahid akhirat. Okey, dan lagi disebut sebagai syahid akhirat, perempuan yang mati beranak dan jikalau daripada zina sekalipun. Dengan syarat tiada makan ubat menjatuhkan dia. Okey, perempuan yang mati beranak.
Sekalipun anak yang dikandung itu adalah hasil daripada perzinaan. Tapi dia mati sebab terlalu sakit untuk melahirkan. Allah Ta'ala bagi juga syahid akhirat. Maha pemurahnya Allah kan. Dia bagi juga. Walaupun perbuatan tu zina. Tambahan pula, kalau dia tak buat zina, dia memang anak tu anak halal. Tak kira lah anak nombor satu ke anak yang ke-15 ke. Kata orang tua-tua lebih lebih indah bahasa. Mati bersalin. Mati beranak kan. Tak kira lah dia kata anak yang ke berapa pun. Maka ianya dianggap sebagai mati syahid akhirat. Begitu juga kalau kata perempuan itu yang mati beranak, hasil anak yang dikandung itu adalah hasil anak zina. Subhanallah. Maha pemurah dan maha pengampun. Kerana sesungguhnya orang yang ada iman dalam diri dia, walaupun dia pernah jatuh dalam lembah maksiat, waktu dia sakit, dia akan ingat Allah kan? Allah, ya Allah sakitnya. Tambah kalau perempuan yang berzina, no? Dia nak lahirkan anak zina. Waktu itu mungkin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia jaga sungguh-sungguh, nah. Dia jaga sungguh-sungguh lepas tu. Kemudian dalam keadaan dia sakit bertarung nyawa, nak melahirkan satu nyawa. Lepas tu dia mati. Dia bertaubat ketika tu. Dan Allah kira sebagai syahid akhirat. Tapi dengan syarat, dia tak makan ubat. Ubat menggugurkannya. Kalau dia makan, habis. Tak dapat syahid tu. Okey. Demikian lagi orang mati terkejut atau mati di dalam negeri kafir harbi. Seperti kata Ibnu Rifa'ah, maka sekalian yang tersebut itu syahid akhirat jua. Orang yang mati terkejut. Mati terkejut ni mati macam mana? Hak yang mati sakit jantung. Mati mengejut. Duk elok-elok ni. Duk elok-elok. Tak tahu mati tu kan? Itu mati mengejut. Di antaranya termasuklah hak yang kemalangan ni. Kemalangan ni. Dia siapa yang sangka. Kalau kata kita ni nak kemalangan, kita tak sangka sebab tu ada istilah malang tak berbau. Kalau kata dah sampai masa dia, di situ rupa-rupanya malaikat maut yang menanti. Dia duduk tunggu dah dekat situ. Sampai kita dekat situ, dia ambil lah. Kita pun tak tahu tang mana ajal kita. Itu dinamakan mati. Mati secara mengejut. Maka ianya juga pada pendapat kata Ibnu Rifa'ah. Dia mati pula di dalam negeri kafir harbi. Apa maksud kafir harbi? Kafir harbi ini iaitu kafir yang wajib kita perangi. Kafir ni ada dua. Satu dinama kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir yang duduk bernaung di dalam negara Islam, di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemimpin Islam. Itu dipanggil kafir zimmi. Dan mereka pun patuh dan taat kepada undang-undang Islam yang dijalankan. Kafir tu dipanggil kafir zimmi. Kita tak boleh memerangi mereka. Kita tak boleh rampas harta benda mereka. Kita tak boleh suka-suka hati buat jenayah dekat mereka. Itu kafir zimmi. Yang kedua, kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang menentang ajaran Islam. Kafir yang menentang agama Islam. Kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Kafir yang tak mahu mengikut aturan dan undang-undang syariah yang telah digaris pandu oleh Islam. Dia hingga nak memberontak saja, marah saja. Hingga nak berperang saja. Ini dinamakan kafir harbi. Wajib kita perangi dia. Sebab itulah kafir harbi yang duduk di dalam negeri Madinah, iaitu di antara Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Mustalik dan Yahudi Bani Quraidah yang Rasulullah usir mereka daripada negeri Madinah selepas Rasulullah perang mereka, bunuh mereka. Kemudian tinggal syaki bakiat sikit tu, Rasulullah halau keluar daripada bumi Madinah kerana mereka tidak mahu mengikut aturan
syariat yang telah digaris pandu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari piagam Madinah. Maka mereka itu diusir. Kerana apa? Kerana mereka itu kafir harbi. Faham maksud kafir harbi ni? Satu negara yang diperintah oleh orang kafir yang mana memerintah dengan cara undang-undang kafir, menolak ajaran Islam sepenuhnya. Itu nama dia negeri kafir harbi. Sehingga kan orang Islam nak sembahyang pun susah. Tak ada tempat. Ada kan negara-negara yang orang Islam musafir bersembahyang di stesen bas ke, di mana-mana terminal atau di tepi jalan, dia pahalau kan? Itu dinamakan negeri kafir harbi. Tak membenarkan. Dan ada juga di kalangan mereka yang menghormati orang-orang Islam yang sedang bersolat. Ada yang tunggu, jaga, tak mau bagi orang kacau. Kan? Ada juga yang lepaskan anjing suruh pergi gigit orang sedang bersolat. Itu nama dia kafir harbi. Okey, baik. Dan ada pun syahid dunia akhirat, maka iaitu orang yang mati dengan sebab perang dengan kafir kerana meninggikan agama Allah Ta'ala. Yang ini kita masyhur, kita tahu. Ini kafir dunia akhirat memang tidak ada lagi khilaf. Kerana orang yang berperang fi sabilillah di jalan Allah kerana menegakkan kalimah Allah, mereka itu dipanggil sebagai syahid dunia, syahid akhirat, yang mana kematian mereka itu darah mereka tidak dibasuh, senjata mereka dibekalkan sekali. Begitu juga mereka tidak dimandi dan dikapankan. Terus hantar dengan pakaian-pakaian tu, tak balut pun. Tak balut pun dengan kain putih. Kecuali Mus'ab bin Umair. Sebab apa? Beliau tak ada baju. Beliau tak ada baju. Ketika mana beliau syahid di dalam peperangan Uhud, baginda SAW cuba menutup dengan kain selipang dia. Tutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Sebab badan dia tu terbuka kerana dia menjadi seorang yang begitu zuhud selepas mengenal Islam. Dan Rasulullah kata, kebumikanlah dia macam tu. Allah akan pakaikan dia dengan selendang daripada syurga. Kerana dia adalah prajurit Islam yang dirindui. Tapi tetap tidak dikapankan. Cuma Rasulullah nak tutup saja jenazah dia ketika tu. Yang ni memang tak ada khilaf lagi lah. Orang yang mati kerana berperang fi sabilillah, maka mereka itu dipanggil sebagai syahid dunia dan akhirat. Dibekalkan dengan pedang-pedang sekali. So, mereka nanti bangkit dengan pedang tu. Dan pakaian Allah ganti, senjata Allah ganti, kenderaan tunggu siap. Dan dikatakan oleh baginda SAW, mereka itu tidak memerlukan kenderaan kerana pergerakan mereka itu dah seperti kilat. Sekelip mata dah hilang. Nak naik kenderaan, berapa lambat? Allah, ya Allah. Kalau baca bab syahid, orang yang boleh terbang seperti kilat ni, bayangkan diri kita, jangan kata terbang seperti kilat, jangan kata naik kenderaan. Kalau Allah bagi berjalan dengan sepasang kaki pun, jadilah lambat-lambat akan sampai. Daripada berjalan dengan muka, daripada berjalan dengan kemaluan, daripada berjalan dengan perut, kan? Kalau Allah bagi berjalan dengan sepasang kaki pun, jadilah ya Allah. Itu lafaz apa? Lafaz orang tawaduk. Lafaz tawaduk tak minta kalau tak ada kenderaan, tahu amalan tak banyak. Mungkin tak ada kenderaan yang menanti di sana. Fakir hamba ni ya Allah. Kalau Allah izinkan berjalan dengan sepasang kaki pun jadilah. Allah sedih sangat nak kembali pada Allah. Nak bawa apa? Ada bekalan apa? Tak tahu. Bimbang. Bekal yang kita bawa pulang ke sana nanti basi. Dan bungkusannya bocor. Bimbang sangat-sangat ya Allah. Tapi dia kata, hendaklah orang itu berperang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kerana riak dan sum'ah dan umpamanya. Sum'ah ni, apa maksud sum'ah ni? Orang sebut-sebut. Orang sebut-sebut. Nak tahu dia itulah syahid.
Orang tu lah syahid. Dia nak dalam perasaan riak dia, dia nak tunjuk dekat orang. Dia nak nama syahid. Ha? Dia nak suruh orang kata dia syahid. Maka orang ini digelar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang riak dan sum'ah. Dia tak dapat pahala dunia, syahid dunia akhirat. Rugi nah. Dan makna syahadah bagi mereka itu bahawasanya hidup mereka itu pada Tuhan mereka itu dan direzekikan mereka itu seperti barang yang dikatakan akan dia oleh Al-Husaini. Makna syahadah. Okay. Kita nak sebut syahid. Syahid ni apa dia? Penyaksian. Syahid ni maksud dia penyaksian. Penyaksian apa? Bahawasanya hidup mereka itu untuk Tuhan semata-mata. Dan direzekikan mereka tu orang yang syahid ni, orang yang dapat syahid ni rezeki daripada Allah. Tak, kita jangan bayangkan rezeki itu hanya bersifat makan minum saja. Mati syahid itu adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Okey, tengok syahid dunia sahaja. Bersalahan syahid dunia sahaja maka tidak masuk ia dalam hukum ini. Iaitu orang mati dalam perang dengan kafir juga. Padahal berpaling lari daripada mereka itu atas wajah yang tiada redha. Oleh syarak atau mati perang mereka itu kerana riak atau sum'ah. Macam tadi saya katalah. Ini dipanggil syahid dunia. Di dunia semua orang sebut-sebut kata dia syahid. Tapi sebenarnya bila masuk medan peperangan, orang pergi berperang, dia sini lari. Lepas tu orang, mana dan orang nak tengok dia? Dia lari. Ini cerita Abdullah bin Ubay lah. Perangai dia macam ni lah. Bila nak berperang, dialah yang awal-awal mengibarkan semangat jihad. Jom kita berperang. Bila sampai di medan peperangan, dialah nanti lari balik. Lepas tu bukan dia lari seorang. Dia ajak kawan-kawan lain lari balik. Tak boleh lah. Ramai sangat musuh. Kita sikit, alamak lah. Mampu ke semua. Jomlah kita balik. Pakat lari balik. Nampak macam syahid. Tapi syahid ini saya tak boleh pakai. Baik. Dan sabda Nabi SAW. Ya lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa siffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu la yastahamu wa la ya'lamuna ma fit tahjiri la lastabaqul ilaih wa la ya'lamuna ma fil atamihi ma fi atamati wa subhi la li'atauhuma walau haywa. Jikalau mengetahui manusia akan barang yang ada pada bang azan, okay, dan pada sof awal, yakni sof yang paling depan, daripada kelebihan keduanya iaitu azan dan juga sof awal, kemudian tiada dapat mereka itu yakni akan jalan pada menghasilkan keduanya melainkan dengan membuang undi. Nescaya membuang undi mereka itu pada menghasilkan keduanya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang ada pada mendatangkan awal waktu, nescaya berlumba-lumba mereka itu padanya. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada sembahyang isyak dan subuh, yakni daripada kelebihan pahala berjemaah pada keduanya, nescaya mendatang mereka itu akan keduanya. Dan jikalau berjalan mengesok sekalipun, ini sabda baginda SAW. Kalaulah manusia itu tahu pahala pada orang yang azan. Kalau manusia itu tahu pahala orang yang azan ataupun yang duduk sof paling depan sekali, punya besar pahalanya, kata Nabi SAW, nescaya mereka itu akan buang undi. Maksud dia, punya berebut nak duduk, punya berebut nak jadi tukang azan, sampai kena buang undi. Maksud dia, kena undi. Hari ni siapa? Esok siapa? Lusa siapa? Tapi oleh kerana mereka itu tak tahu dan tak mahu ambil tahu dan tak suka nak tahu, tu yang lawan tolak. Tak apalah, hampilah. Tak apalah, hampilah. Hampir nak pisau depan pun lawan bertolak. Nak pisau yang ke depan pun lawan bertolak. Nak suruh azan pun lawan bertolak. Last sekali kena lantik Bilal. Lantik Bilal
bayar gaji. Baru dia pergi. Nah, ni yang agak menyedihkan. Bukan menyedihkan pasal bayar gaji dah. Baguslah bagi imbuhan kat dia sikit. Kena dia jadi bilal sepenuh masa kan. Tapi dia jadi, niat tu jadi dua cabang lah. Pertama kerana Allah, kedua kerana tugas gaji. No? Jadi dua sebab. Jadi, tak mau cakap banyak lah. Saat lagi dia akan jadi isu pula. Ustazah Hasiah kata macam ni. Kak Bila yang duk bayar kami buat kerja kerana Allah. Ya, buat kerja kerana Allah kita akui. Tapi itulah kata anak, kalaulah manusia itu tahu betapa besarnya pahala orang yang jadi tukang azan. Jadi bila dah pergi masjid, tengok-tengok, Tok Bilal tak mai. Bila tu dibayar gaji. Dia ni kata, mereka dapat gaji, tapi mereka tak mai. Lala aku yang kena azan. Kita bukan ada apa. Subhanallah. Pahala besar kot. Bukan ada apa. Ada tu. Bila kita melaungkan azan, ada pahala di situ. Kemudian sof hadapan. Lawan bertolak. Hang panggil orang belakang. Orang belakang panggil lagi belakang. Hang belakang panggil lagi belakang. Sila. Duk lawan bersila situ lah. Tolak. Kena hak yang pi tu. Bagikan kena paksa pula. Muka tak apa manis. Tak mau mai. Ketegak betul ya. Orang suruh mai tak mau mai. Nak bagi pahala besar kot. Macam-macam keadaan. Tapi kata Rasulullah, kalaulah hampa tahu betapa besar anugerah dan kurniaannya, maka akan kamu buang undi. Kena cabut undi hari-hari. Hari ni siapa. Betapa besar pahala kurniaan kepada kedua-dua perkara itu tadi. Dan lagi kata Rasulullah, barang siapa yang tahu pahala mengerjakan ibadat itu di awal waktu, nescaya berlumba-lumba mereka itu kepadanya. Kalau kita tahu mengerjakan solat itu di awal waktu, nescaya kita akan berlumba-lumba. 5 minit lagi masuk ni dah tak senam, tak boleh duduk dah. Sebab apa saat lagi masuk waktu? Dia akan berlumba-lumba. Tak apa, bilik ayam tu bagi aku dulu ni. Nak masuk dah waktu ni. Kita nak duduk pada awal waktu. Dan kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, kalau hampa tahulah pahala semayang isyak dan subuh secara berjemaah tu punya besar pahala dia, nescaya kamu akan datang mengesot ke masjid ataupun surau. Mengesot pun nak pergi juga. Besar sangat pahala dia. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tahu apa pahala berjemaah isyak dan subuh. Seperti mana pahala orang yang berjaga sepanjang malam. Berjaga sepanjang malam. Tak tidur. Subhanallah. Besar sangat pahala dia. Okey. Seterusnya dan sabda Nabi SAW. Man sami'an nida' faqabbala ibahamaihi. Ibahamaihi. Ini ibahamaihi. Wada'a ala ainaihi. Wa qala marhaban bizikrillahi ta'ala. Qurat ayunina bika ya Rasulullah. Fa'ana syafi'uhu yawmal qiyamah wa fa'iduhu ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa mendengar ia akan bang. Maka mengucup ia akan kedua ibu tangannya. Maka menghantar ia, yakni akan keduanya atas dua matanya. Dan berkata ia, marhaban bizikrillah. Qurrata ayunina bika ya Rasulullah, maka akulah yang akan mensyafaat akan dia pada hari kiamat dan menolong akan dia kepada syurga. Okey. Macam ni dah. Contoh yang diberi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan. Dengar azan, dalam satu hadis lain, bila dengar azan, sampai kepada panggilan ataupun kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar pada sebutan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hantarkan kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqabbala ibhamaihi.
himpunkan kedua ibhamaihi, dua ibu jari ni, himpun macam tu. Nah, qabbal, kucup. Kucup kedua ibu jari ni. Lepas tu kata Nabi SAW, fawada'a ala ainaihi, letak di matanya. Sapu dia baca. Sambil baca apa waktu ni? Waktu kita nak kucuk tu, marhaban bizikrillah, qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Kucuk. Kemudian, sapu. Di kedua-dua kelopak mata kita. Pejamlah. Jangan tak pejam, buta mata saat dia cucuk. Nah? Buat macam tu, sapu sebanyak 3 kali lah. Nah? Sekali lagi saya ulang. Nah? Kita dengar kepada kalimah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kumpulkan kedua-dua belah ibhamaihi, dua ibu jari. Kalau ada. Kalau tak ada, memadai dengan jari telunjuk. Kalau ada, dua ibu jari. Ucup. Marhaban bizikrillah qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Sapu. 1, 2, 3. Okey. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akulah orang yang akan mensyafaatkan dia di hari kiamat nanti. Allah. Rasulullah cari orang tu dulu. Mana dia yang duk merindui aku. Dalam kerinduan dia mengucuk kedua-dua ibu jarinya. Lantas disapu pada matanya. Makna marhaban bizikrillah. Selamat datang dengan mengingati Allah. Qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Wahai buah hati kami. Wahai penyejuk hati kami ya Rasulullah. Lepas tu kucuklah. Kemudian disapu pada kedua-dua kelopak mata. Maka kata baginda, akulah orang yang akan mensyafaatkan dia. Subhanallah. Carilah cabang-cabang. Asbab-asbab di antara Rasulullah akan kenai kita sekurang-kurangnya pada kelopak mata yang pernah kita sapu. Hasil daripada merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, katalah kita duduk di rumah, masjid jauh, tak dengar azan. Kita dengar kat TV boleh? Kita dengar kat radio boleh? Tetapi setiap kali masuk waktu lah. Jangan duduk saja-saja pasang azan sapu. Taklah macam tu nak. Mau sekali kita tembus melepuk mata tu. Tapi setiap kali masuk waktu lah. Setiap kali masuk waktu, meraihkan azan apabila masuk waktu, kita dengar kan. Biasanya dalam TV atau dalam radio akan berkumandang azan. Katalah, saya rumah jauh daripada masjid surau. Tak dengar. Kadang sampai suara tu. Kadang dengar hujung-hujung saja, tak tahu kalimah-kalimah dia yang gugur. Jadi, boleh kalau kata kita dengar kat radio. Atau kita set handphone kan, masuk waktu dia azan. Jadi, boleh kita beramal dengan cara yang sedemikian. Okey. Faedah. Riwayat Al-Bukhari. Masuk faedah din abad tentang Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimah yang terkandung di dalam lafaz azan. Okey. Riwayat Al-Bukhari, yakni satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, daripada Nabi SAW bahawasanya, bersabda ia, barang siapa mendengar namaku pada bank dan menghantar ia akan dua ibu tangannya atas dua matanya dan membaca ia akan doa ini, akulah yang menuntut akan dia di padang kiamat. Pada padang kiamat, padang mahsyar. Iaitu baca apa? Ya basira bila hadaqah. Ihfaz aynayya wa nawwirhuma. Ni doa. Di antara doa-doa yang Nabi bagi sebenarnya banyak. Okey, beramallah dengan mana-mana satu yang kita rasa mudah. Ini kata Imam Bukhari daripada hadis sahih Bukhari, yang mana kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, siapa yang dengar dalam kalimah azan, dalam lafaz azan itu nama aku disebut, kemudian dia menghantarkan ibu tangan dia ni, macam yang tadi kita buat, dan menyapu pada kedua kelopak matanya, katanya, akulah orang yang aku akan cari dia di padang mahsyar nanti. Nabi cari. Macam saya sebut tadilah. Lebih kurang macam itulah hadis yang sama
Cuma kalam doa yang berbeza. Kalau kalam tadi, ini yang saya beramal, yang kalam tadi tu. Nah, marhaban bizikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Ataupun dia bagi, ya basira bila hadaqah ifad ainaya wa nawwirhuma. Pun boleh. Nah, mana-mana yang kita rasa mudah dan senang kita hafaz, senang kita ingat. Jadi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku nak cari dia. Aku menuntut ni maksudnya aku akan cari dia di padang mahsyar nanti. Berbahagialah. Nah, mungkin baginda tunggu tak mai dengan sebab kita lambat. Berjalan lambat, mungkin tak ada kenderaan sampai lambat. Baginda sedang menyantuni sahabat-sahabat, orang-orang syahid fisabilillah, orang-orang siddiqin, orang-orang sabiqin. Kita lambat, kan? Rasulullah cari, insya-Allah. Ha? Rasulullah kan penyayang. Baginda kan rauf. Dia akan cari di padang mahsyar nanti. Manalah di kalangan umatku yang selalu merindui aku. Amalan tak banyak tapi lambat sampai. Baginda akan cari. Mudah-mudahan ya Allah ikhlas kita dalam beramal. Sunnah baginda dan juga saranan baginda. Tengok Nabi dia tak buat sorok apa pun. Dia buat apa buatlah. Nanti aku cari yang puan di sana. Buatlah yang ni. Nanti aku cari yang puan di sana. Buatlah. Buatlah sahabat-sahabat sekalian. Dia bagi kat kita di antara jalan-jalan orang mukmin. Buatlah dia kata. Aku akan cari. Baginda ni Allah Ta'ala letakkan syafaat yang cukup luas kepada baginda untuk diberikan kepada kita di sana nanti. Jangan hampakan baginda. No? Jangan hampakan baginda. Apa maksud? Ya basira bila hadaqah. Wahai Tuhan yang maha melihat tanpa biji mata. Betulkah Allah melihat tanpa biji mata? Betul? Allah Ta'ala tak ada mata nak. Tapi dia maha melihat. Allah Ta'ala tak ada telinga, dia maha mendengar. Allah Ta'ala tak ada mulut lidah, dia maha berkata-kata. Ha? Allah Ta'ala tak ada nyawa, tak ada jantung, tapi dia maha hidup. Sebab Allah itu laisa kamitslihi syai', tak menyerupai manusia sikit pun. Jadi seruan ini ya basira bila hadaqah. Wahai Tuhan yang maha melihat tanpa biji mata, ihfaz ainaya wa nawirhuma. Peliharalah kedua mataku dan terangkanlah kedua-duanya. Doa bagi terang mata. Bacalah doa ni untuk mata terang. Ini doanya. Dan lagi dia kata tersebut di dalam Qasasul Anbiya. Ini kitab Qasasul Anbiya. Bahwasanya Nabi Adam alaihi salam rindu hendak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu di dalam syurga. Maka mewahyu Allah Ta'ala kepadanya, iaitu pada sulbi engkau dan lahir ia pada akhir zaman. Maka memohon ia akan Allah Ta'ala bahawa berjumpa ia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka menjadi Allah Ta'ala akan nur Muhammad itu pada kuku dua ibu tangannya seperti cermin. Maka mengucup Adam akan kuku dua ibu tangannya dan sapu ia atas dua matanya. Maka tak kala mengkhabar Jibril dengan demikian itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sabdanya, barang siapa mendengar namaku di dalam bank, dalam azan, maka mengucup ia akan kuku kedua ibu tangannya dan sapu ia atas dua matanya, nescaya tiada buta selama-lamanya. Subhanallah. Yang mana dia kata dalam satu kitab Qasasul Anbiya menceritakan Nabi Adam alaihi salam ni rindu nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana Nabi Adam alaihi salam ni kenal Muhammad, sedangkan Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Tak ada siapa lagi. Dia adalah manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Macam mana dia boleh kenal Rasulullah? Rupa-rupanya sebab itulah yang disebutkan Nur Muhammad dah pun dicipta. Perkahwinan antara
Sayyidina Adam alaihi salam bersama dengan Sayyidatina Hawa bermaharkan. Nah, bermaharkan ni maksud bermas kahwinkan dengan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila syahadah itu ada disebut kalimah Muhammad, maka Adam ni tertanya-tanya, siapa Muhammad ni? Adakah manusia yang terlebih dahulu diciptakan sebelum aku? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak. Dia akan lahir daripada sulbi kamu. Maksud daripada tulang sulbi ni daripada benih kamu. Nah, dia akan lahir daripada benih kamu, wahai Adam. Tak mai lagi, tapi nama dah ada. Rupanya dia yang terawal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ada lafaz Allah Taala kata, tak aku jadikan kamu, tak aku jadikan makhluk, tak aku jadikan malaikat, tak aku jadikan bulan bintang, nah, langit burung, serta segala keindahan jikalau bukan kerana satu jiwa Muhammad. Betapa besar kasih dan sayang Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak berbagi kasih tu dengan kita. Ya? Nabi nak berbagi kasih yang maha besar yang Allah Taala limpahkan kepada baginda untuk dikongsi dengan kita. Masya Allah. Betapa hebat. Betapa hebat. Jadi Nabi Adam AS kata, aku teringin dah nak tengok. Yang disebut dengan nama Muhammad ni, aku teringin sangat nak tengok. Macam mana Allah Taala kata dia akan lahir. Maksud kalau lahir ni, bila mana akhir zaman, lambat lagi lah. Mungkin aku takkan dapat bertemu. Kata Allah, kalau hang nak tengok dia, dalam bahasa saya lah, nak. Kalau hang nak tengok dia, aku nak gambarkan wajah dia melalui kuku ibu jari. Himpunkan. Dia pun himpunlah. Ibarat seperti melihat dalam cermin. Kuku Allah Ta'ala bentukkan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bayangkan di atas kuku Nabi Adam alaihi salam. Dia pun tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia kucup dengan penuh kerinduan. Dikucup dengan penuh kerinduan. Lalu disapu pada kedua-dua belah kelopak mata baginda. Jadi benda ni, peristiwa yang berlaku, Nabi Adam AS kucup kedua-dua belah ibu jari. Kuku dah, kucup kuku, disapu pada matanya. Peristiwa ini diceritakan oleh Malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril ceritalah. Nabi Adam sekian-sekian. Dia pernah merindu waktu dah ni cerita dalam syurga nak tengok kamu. Jadi Allah Ta'ala bayangkan wajahmu melalui kuku dia. Lantas apabila dia melihat wajahmu, dia kucup dengan penuh rindu. Lantas disapu pada kedua kelopak matanya. Nabi dengar apa yang diceritakan oleh Jibril pada peristiwa itu. Lalu baginda pun bersabda, barang siapa yang mendengar namaku disebut dalam bank, dalam azan, kata Nabi, itulah pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Mula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan diulang 2 kali. Kita nak sapu ni pada kali keberapa? Okey, ini kata guru saya rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai di atas roh beliau. Dia kata, pada lafaz kali kedua. Bukan lafaz yang pertama. Kan dia ulang 2 kali. Pada lafaz kali yang kedua. Masa tu baru kita sapu. Pada lafaz kali pertama, kita jawab azan. Pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kali kedua, kita terus buat marhaban bi dzikrillah qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Ataupun ya basira bil hadaqah ifaz ainai wa nawirhuma. Dan ada lagi kalimah-kalimah yang Nabi ajak boleh kita beramal. Saya kata pilihlah mana-mana satu jalan untuk dapat mendekatkan diri kita dengan Allah dan dengan Rasul. Pilih mana-mana jalan. Yang mudah. Islam tu mudah, jangan disusahkan. Jangan pula himpun sampai banyak-banyak tu, jenuh pula nak baca. Okey. Jadi Nabi kata,
Dijamin mata dia tidak akan buta selama-lamanya. Dijamin, itu jaminan yang baginda bagi. Tapi kalau nak buta, contoh kata yang berlaku kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berlaku kepada Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Mereka kan buta. Ha? Macam mana tu? Banyak sangat menangis. Banyak sangat menangis. Ha. Tangisan tu menangisi kepada Allah. Tangisan seorang taqwa. Menangisi kepada Allah kerana terlalu takut dengan azab siksaan Allah. Nah, menangisi merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Tangisan yang terlalu banyak menyebabkan buta mata mereka. Adakah kerana janji Rasulullah ni tak benar? Bukan. Itulah kata cara Allah tunjuk kasih sayang kepada kita tak sama, no? Tak sama cara Allah melimpahkan kasih sayang kepada kita. Mengikut ujian masing-masing. Mengikut tahap keimanan kita. Kalau hang lagi tinggi keimanan, lagi besar ujian Allah hantar. Ha? Lagi hang nak dekat diri dengan Allah, lagi banyak ujian Allah hantar. Ha? Itu tanda Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayang kepadanya. Okay, sikit lagi nak. Dan riwayat daripada Syekh Fariduddin. Barang siapa membaca atas dua kuku ibu tangannya. Fakashafna anka rita'aka. Fabasuraka al-yawma hadid. Ini dah petikan daripada ayat Al-Quran. Surah Qaf. Ayat 22. Maka kami bukakan tutup daripadamu. Lalu pemandanganmu pada hari ini amat tajam. Baca banyak mana? 7 kali. Dan selawat di atas Nabi SAW pada tiap-tiap kalinya. Setiap kali dia ulang, ikut dengan selawat. Kemudian mengucuk ia akan dua ibu tangannya dan disapu pada keduanya atas dua matanya. Nescaya memberi manfaat bagi cahaya matanya dan hilang mudarat daripada dua matanya. InsyaAllah. Kalau mata kelabu sangat tak nampak. Nah, tebal sangat tak nampak. Oh. Dia bagi dia terawat. Tapi janganlah buat sekali dua. Baru buat seminggu. Nak suruh celik dah. Niat yang belum buta lah. Kalau dah buta tak usah buat dah lah. Habis dah lah. Nah. Niat yang baru duduk kelabu-kelabu asap tu. Bolehlah nak. Bolehlah buat. Ataupun buat daripada terang ni. Buat siap-siap. Kalau dah kelabu. Lepas tu awak tak terang-terang. Tak usah tanya. No? Tak usah tanyalah. Baca daripada surah Qaf ayat 22. Petikkan daripada surah Qaf ni. Lepas tu dia kata sapu. Sapu pada dua mata. Letaklah kat ibu tangan macam yang tadi kita buat tadi tu. Disapu pada kedua matanya. Saya memberi manfaat pada cahaya matanya. Terang. Saya baca cahaya matanya anak pula. Tak. Terang matanya. Hilang kemudaratan daripada keduanya. InsyaAllah dia pun bagi tahu insyaAllah. Semua ni dengan izin Allah. Atau dia kata dibacanya marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Ataupun nak baca yang tu boleh. Marhaban bika, selamat datang. Hai engkau ya habibi, wahai kekasihku, qurrata ain. Qurrata ain ni maksud dia penyejuk mataku. Dia kata buah hatilah. Wahai buah hatiku. Apa dia? Ya Rasulullah. Seperti diriwayat daripada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir, dia buat cara macam tu. Dia baca pada kedua tapak ibu jari dia dikucup. Dan datang pada khabar. Maksud khabar ni ada hadis-hadis yang menceritakan bahawasanya segala orang yang datang mereka itu akan siratul mustaqim, mendapat mereka itu di atas sirat itu beberapa unta daripada nur yang berpelana daripada yakut dan zabarjat. Yakut zabarjat ni adalah mutiara ataupun permata-permata. Maka terbang unta itu, unta terbang. Dengan mereka itu di atas sirat dan syafaat oleh tiap-tiap daripada mereka itu 40,000. Dan lalu di dalam nur itu 1,000 lelaki dan 1,000 perempuan. Ini ada khabar, ada hadis. Dan disebut apabila didatangkan dinamakan khabar ni, hadis ini hadis da'if. Hadis da'if. Okay. Tapi saya bagi tahu dah awal-awal. Kitab ini ada juga hadis da'if. Dan
ada hadis sahih. Bila hadis dhaif ini boleh dibuat beramal. Cuma tak boleh dibuat hujah. Nah, dia kata barang siapa yang baca marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah ni, dia akan tengok nah waktu dia melintas siratul mustaqim ada unta di situ nah. Unta tu unta terbang, boleh naik di atas pelana unta tu yang diperbuat daripada yakut dan zubarjat. Dia akan bawa melintasi Siratul Mustaqim. Di situnya ada nur 1,000 lelaki dan 1,000 perempuan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan daripada Nabi SAW apabila berkata muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibukakan baginya segala pintu langit. Untuk muazzin. Untuk Bilal itu tadi. Dan apabila berkata ia, Asyhadu an la ilaha illallah, berhiasi baginya oleh segala perempuan bikr. Perempuan bikr ni anak dara. Muda mulia. Nah, di dalam syurga, yakni anak bidadari bersiap-siap lah. Nah, itu bila dah duk panggil. Dan apabila berkata ia wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berkata malaikat, angkat olehmu akan hajat kamu kepada Allah Ta'ala. Maka bahawasanya ia menunaikan bagi kamu akan hajat kamu. Kau juga yang berhajat. Wahai muazzin, akan Allah Ta'ala angkat, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dia baru lafaz kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalaulah Bilal, Tok Bilal ataupun lelaki-lelaki tahu betapa besarnya pahala azan. Itu yang Rasulullah kata. Tak macam berundi ya, nak mengundi. Ayah ni bagi aku pula, ayah ni bagi aku, kau ni bagi. Yang ni punya lawan tolak lah kalau nak azan. Tak payah azan lah. Tamat saja sudahlah, senang. Ada sampai tahap tu. Nah. Dia punya besar pahala. Nah. Jawatan tertinggi. Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Nah, kita akan sambung minggu depan. Muazzin Nabi SAW. Kita berkenalan dengan Muazzin Nabi SAW. Orang-orang hebat di sisi baginda SAW. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur, murahkan rezeki. Kita sambung minggu depan. Sebelum tu ada sedikit pemberitahuan. Esok dan lusa kita tak ada kelas Google Meet. Saya bawa pelajar-pelajar tahfiz kita, anak-anak tahfiz kita, mereka ada camp di Teluk Bahang. Jadi saya bawa mereka buat beberapa aktiviti di sana. Sajalah bawa tukar angin, bawa makan angin, bawa tukar suasana. Mereka duduk lama di Madrasah Sungai Kedak tu. Kemudian dikuarantin dengan sebab positif COVID. Bila dah selesai, sajalah nak menghiburkan hati anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jalan orang yang bertakwa, memberi makan kepada orang miskin, benda yang mereka suka. Orang miskin, anak yatim, dan memberi mereka kemudahan. Mudah-mudahan. Okey, untuk pengetahuan ukhuwah sekalian, adalah daripada bantuan pemberian daripada ukhuwah. Duit-duit tu saya bawa mereka Alhamdulillah. Inilah saya kata sahabat dunia akhirat. Wallahualam. Jadi esok dan lusa tak ada. Kita sambung Isnin minggu depan. InsyaAllah ta'ala. Baik. Wallahualam. Ada soalan? Saya buka sikit soalan. Tak banyak hari ni. Saya nak kena bawa Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ya Ustazah, ni ada ayat inna a'tayna kau kasar tu. Dia baca, saya baca dalam WhatsApp tu, dia kata kita baca dalam 90 lebih kali, dia untuk mencerahkan mata. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Betul Ya? Salah satu di antara ubat untuk mencerahkan mata. Beramal dengan inna a'tayna kal kausar tu sebanyak 90 kali. Tapi dia situ dia suruh sapu dengan tapak tangan. Kita baca kali yang tu tembus di tapak tangan, kita sapu. InsyaAllah itu di antara fatwa-fatwa, petua-petua daripada alim ulama. Boleh kita pakai. Tapi dia dengan tapak tangan tu tebuh kat mata kita. Ya, betul. Dengan tapak saya tangan. amalkan dah. Dia dapat tahu saya amalkan sekarang mata okey kelabu. Alhamdulillah. Bagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi. satu Silakan. soalan dekat mesej tu, dia tanya, adakah seseorang itu yang tidak berkahwin kerana niat menjaga ibunya hingga ke akhir hayatnya itu dikira syahid akhirat? Itu saja soalan dia. Oh, hebatnya orang macam ni. Dia tidak berkahwin kerana menjaga ibunya. No? Kita kembali kepada kisah siapa tahu? Wais Al-Qarni. Masya Allah. Dia tak kahwin. No? Dia tak boleh berperang sabilillah dengan Rasulullah. Padahal dia hidup zaman Rasulullah. Nah? Dia tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia berlemak dia yang buta. No? Hari-hari dia berlatih. Dukung anak lembu kan? Dukung anak lembu. Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Mengorbankan hidup dia daripada berkahwin, daripada berperang fisabilillah, daripada hidup bersosial. Semata-mata untuk menjaga ibu dia. Okay, apa pahala dia? Syahid fisabilillah. Dapat pahala syahid fisabilillah. Sabar dia jaga mak dia. Dia tak dikenali oleh penduduk dunia, tapi dia dikenali di langit Allah. Rasulullah kenal dia. Tak pernah jumpa. Rasulullah kenal dia. Rasulullah suruh Abu Bakar cari. Abu Bakar cari selama tempoh pemerintahan. Tak jumpa. Akhirnya ditemui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar jumpa dia waktu tu. Umar pun dah nak habis pemerintahan. Umar terus pergi kat dia. Tolong berdoa untuk aku. Kata Rasulullah. Doa kamu ini doa paling makbul. Orang yang taat kepada kedua ibu bapa dia. Yang mengorbankan hidup dia untuk ibu bapa dia. Doa dia paling makbul. Kalau kita jumpa dia. Suruhlah dia berdoa untuk kita. Nah, jumpa sahabat-sahabat yang diuji ni. Minta dia tolong doa untuk kita. Wallahualam. Terima kasih, Ji. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, boleh tak kita baca doa dalam bahasa Melayu bila lepas azan tu? Ya, boleh. Boleh. Saya kata bahasa Melayu ni kita faham. Bila kita faham, kita akan lebih menghayati. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya sampai habis. Baca dalam Melayu, tak baca dalam Arab. Boleh. Tak semestinya doa itu dalam bahasa Arab. Kalau tidak, semua orang Arab je masuk syurga. Orang bukan Arab tak masuk syurga. Kalau kata kita, orang yang faham bahasa Tamil, berdoa dalam bahasa Tamil. Jadi, Islam itu bukan dari segi bahasa. Islam tak dipandang dari segi bahasa. Islam dipandang pada takwa hati dalam ni. Wallahualam kana. Terima kasih Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Ustazah. Ya. Mama rajin baca tu apa Fakashafna an ghita'aka wa basarukal yaumal hadid tu. Baca macam tu juga, tapi berapa kali tu Mama baca 3 ke 7 Boleh? 3 kali. 3 kali Mama. Kali. Mama bawa yang tu lah dari dulu-dulu pun. Alhamdulillah. Allah bagi tu tak kisahnya kan? Ya, betul. Baca bila janji cerah tengok Quran sudah. Sekurang-kurang dapat syafaat baginda cari di akhirat nanti insya-Allah. Nak baca yang Ustazah ajak tadi, marhaban ya Rasulullah tu pula. Alhamdulillah, bagus. Campur-campur sehari 5 kali kan. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang hamba Allah ni kemarin jumpa saya. Dia nak kembali ke pakai jalan. Selama ni dia kata dia dah lalai. Habis tu saya tunjuk macam mana cara semayang semua. Tapi macam nak baca bab hukum qauli yang dalam semayang semua. Saya dengar semua tak betul lah. Tapi dia baru nak belajar proses pembelajaran. Itu macam mana Ustazah? Macam Fatihah lah ni dia baca pun tak betul. Tahiyat pun tak betul. Doa kunut pun dia tak tahu. Tu macam mana dia nak solat Ustazah? Tapi saya tetap suruh solat jelat. Suruh dia solat walaupun dalam bacaan dia tak betul. Suruh dia. Kalau nanti dia betul, mungkin 3 tahun lagi dia tak solat. Okey? Suruh dia solat walaupun dalam keadaan bacaan dia tak betul. Sambil-sambil tu bimbing dia. Perbetulkan dia. Suruh dia ulang mai. Ulang baca Fatihah.
Kalau rukun qauli ini Fatihah dan tahiyat Ayat. akhir. Ayat Kemudian akhir. takbiratul ihram. 3 tu je. Perbetulkan. Suruh dia ulang mai dekat kau. Ha? Setiap kali kau jumpa dia suruh baca Fatihah. Itu nama sahabat dunia akhirat. Ha? Setiap kali jumpa dia suruh baca Fatihah. Diikuti dengan tahiyat. Perbetulkan setiap makhraj dan huruf-hurufnya. Maka insya-Allah pahala fisabilillah untuk kau insya-Allah. Ha? Tu doa Ha. kunut macam mana Ustazah kalau macam dia nak main subuh doa kunut Tak tu? apa, doa kunut biar dulu. Dia sunat abad. Dia tak Biar angkat tak dulu. apa lah. Tak angkat pun Tak tak apa. apa. Semayang tak payah Tak buat apa. subuh sehari pun. Tak Tak usah duk kisah. paksa dia sangat. Tak usah duk paksa dia Oh. sangat. Dia orang baru nak mula. Lepas ni Dia bimbing dia pelan-pelan. Kalau kita duk memberatkan dia macam-macam bebanan, dia kata rupanya susah semayang ni. No? Tak usah semayang terus lah. Orang yang dah biasa tak semayang. Kan? Jadi kita jangan beratkan. Lepas tu baru kita ajak dia pelan-pelan. Mungkin cari satu ayat. Allahumma dini fi man hadaik. Hari ni abang yang ni je. Esok boleh. tambah sikit lagi. InsyaAllah nak. Tapi saya Alhamdulillah ikut je rezeki tu. Ustazah. Saya kata kalau boleh kalau mangkit awal-awal pagi semayang 2 rakaat baca apa lepas semayang sujud tahajud, minta ke Allah bagi Allah permudahkan segala urusan dia boleh buat semua terhati. Boleh tak Ustazah? Boleh. Cantik sangat tu. Nasihat yang baik. Okey. Okey, makasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Ustazah, Kak Ya, Jam tanya saya. ni. Ya, saya. Macam apa kalau orang macam orang tak semayang kan. Tiba-tiba dia macam insaf lah. Lepas tu dia kata dia nak bertaubat lah, nak semayang apa semua. Tiba-tiba dia mati. Itu kira macam mana tu? Wallahualam insyaAllah lah. Nah, orang yang mati dalam perjalanan hendak bertaubat. Nah, kita ada kan satu kisah yang kita baca. Dia tu nak bertaubat. Dia dalam perjalanan nak bertaubat. Kemudian dia mati. Dia katalah macam dalam seminggu ni aku ni banyak lah buat salah apa. Aku nak taubat lah apa. Tapi kita tengok tindakan dia macam mana. No? Dia buat tak tindakan. Sebab tu saya kata saya tak berani nak menghukum macam mana mati dia tu. Nah, tapi kita bersangka baik orang yang dalam perjalanan tak bertaubat tapi tak sempat dengan sebab mati, insya-Allah diterima taubatnya. Wallahualam. Mohon maaf Kak Jah, saya tak berani nak ulas banyak-banyak. Benda ini rahsia Allah. Nah? Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, nak minta maaf nak. Saya tak boleh nak lanjut. Saya nak kena bawa ustaz pergi hospital tadi ni dah. Allah yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا